Surah 46. Tanda sini 42. Kalau tanda kitab tinggal surahnya 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 daripada bawah. Dan hanya se-nya tu. Betul? Ke ada tanda lain? Ha? 43. Baik? Ha. 43. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Al-jahlu wa ma fi ma'nahu min al-ulumi mani. لا حضرت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Allah masih bagi kita ruang untuk berbuat kebaikan. Allah masih lagi memberi kita peluang untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Sebab ketaatan itu adalah pilihan daripada Allah. Ketaatan dan kebaikan adalah ketentuan daripada Allah. Jadi jika mana Allah menghendaki atas kita untuk berbuat baik, kita akan dapat buat baik. Jika Allah tidak menghendaki, walaupun kita berada di tempat baik, kita tidak akan dapat buat baik. Inilah tempat hamba Allah, tempat makhluk itu sendiri. Tak ada daya dan upaya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Bila kita faham akan konsep hauqalah, faham konsep hauqalah, tak ada daya dan upaya nak buat baik dan meninggalkan kejahatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah, mana kehendak daripada Allah. Jadi begitulah, sama seperti mana tak ada daya dan upaya beroleh husnul khatimah ataupun kita mengelak daripada su'ul khatimah illa bi iradatihi, melainkan dengan kehendaknya. Walaupun kita buat baik, walaupun kita ada ilmu yang baik, tapi kehendak Allah kita tak tahu. Itu yang kita katakan, apabila seorang hamba Allah ini dan kita sentiasa mengekali tempat hamba. Jangan kita keluar daripada tempat hamba, tuan-tuan. Keluar daripada tempat hamba binasa. Saya selalu bawa cerita ni. Kita
mengaji ilmu tauhid bukan kita semata-mata nak ilmu tauhid. Kita tak nak khatam kitab ilmu tauhid. Kenapa Ustaz? Khatam tak pakai kalau kita tak benar-benar mengkhatam tauhid itu. Kita tak nak mengaji ilmu tauhid tetapi tidak mentauhidkan Allah. Kita tak mau begitu. Kita mengaji ilmu tauhid kemudian dapat mentauhidkan Allah. Sebab itu kenapa ulama dia pecahkan yakin ni sampai 4. Pertama, ilmu yakin. Kenapa dia pecahkan sampai 4? Patut tak payah pecah dah sampai 4. Sepatutnya lah. Kan? Maknanya kalaulah ilmu tauhid ni menjadi orang yang mengaji ilmu tauhid, ya, dia lalu mentauhidkan Allah, baik, halus tak tuan-tuan? Tak ke ilmu ni memberi bekal? Cuba fikir baik. Sifat qadariyah, i'tiqad qadariyah, tabiat sesuatu memberi ini kita belajar ni. Ilmu, ngaji ilmu tauhid, pasti ke mentauhidkan Allah? Mengaji ilmu tauhid wajib tak mentauhidkan Allah? Mesti tak? Mesti. Kalau mesti, ilmu ni memberi bekal. Sikit nampak tak? Ya, sikit aja. Ya. Kalau orang yang mengaji ilmu tauhid mesti mentauhidkan Allah, mana tak ada syirik dah. Kenapa kita dah mengaji ilmu tauhid masih syirik? Nampak tak? Maknanya ilmu tidak memberi bekal. Inilah kata istilah la haula wala. Ini dia. Baik. Mesti ke orang yang alim ni tadi dia boleh buat baik? Kata ilmu memberi bekal. Orang mengaji ilmu tauhid mesti mentauhidkan Allah. Maknanya kalau orang yang alim mestilah dia baik. Nampak tak? Nak menunjukkan bahawasanya tabiat sesuatu tidak memberi bekas. Sebab apa tabiat sesuatu tidak memberi bekas? Sebab dia tu makhluk, bukan khalik. Kalau orang mengaji ilmu tauhid wajib mesti mentauhidkan Allah, makna siapa mengaji ilmu tauhid lepas dari baik. Cerita ni saya dah buka dengan tuan-tuan, baca kitab berharam lagi. Tak baca gitu. Kenapa iblis ni dia tak sujud dengan Nabi Adam? Saja awak nak kaitkan dengan apa yang saya cakap ni. Kita takut kita sudah rasa baik, memang ahli syurga Firdaus betul, memang tak ada can masuk neraka lagi. Kenapa iblis dia tak nak sujud dengan Nabi Adam? Kenapa agak-agak? Kita pun kata sebab dia Kenapa dia takabur? Kenapa dia takabur, tuan-tuan? Allah lanat. Allah hendak kan? Allah baik. Tentu ada syariatnya. Ya, kalau kita terus letak macam tu, mana takut jadi Jabariyah? Mana terus nyerah kepada Allah? Kita terus ke dia, takut jadi Jabariyah. Pasal apa dia takabur? Ada cerita dalam Quran. Tidak ke dalam Quran, iblis ni dia mengatakan wa ana khairum minhu. Aku ni lebih baik daripada Nabi Adam. Apa ya? Baik, patah balik cerita. Pasal apa iblis ni dia boleh cakap macam itu? Kan ada cerita. Kalau tak ada ikhtiari, ya, nanti kita masuk Jabariyah pula.
makhluk yang seawal-awal duduk dalam dunia ni, tak ada manusia. Semua di kalangan jin. Jadi Azazil ni bukan malaikat, asalnya di kalangan jin. Ibadatnya tak rupa kita, lebih hebat dari kita. Sujudnya tak rupa kita, lebih hebat dari kita. Bukan 60 tahun dia sujud, itu baru 60 tahun. 60 tahun, 70 tahun, tu pun 70 tahun culas 40 tahun. Masa 40 tahun ke bawah tu tak ke mana dah. Surau tak nampak, masjid tak nampak, udah sakit baru nampak. Mujur ada umur pencen. Kalau tak ada umur pencen, kawan-kawan kita tak ada pencen, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita Allah bagi umur pencen, lepas pencen 55, lepas 60, lepas 70. Alhamdulillah Allah bagi. Ya. Dia ni sehinggakan punyanya bagus di kalangan jin. Diangkat di Allah Ta'ala bersama-sama dengan malaikat. Lepas tu dia rasa aku lebih baik daripada dia. Dia baru dijadikan aku penghuni lama. Nampak? Takabur tu mula-mula dia duduk di mana? Dia rasa dulu ke? Tentu dia rasa lebih baik, baru dia bercakap aku lebih rasa ni tak ada pada kita tuan. Kita orang dah 60 70. Tiba orang muda dulu kita tak rasa. Aku orang lama pula, nampak? Tak ke sama macam iblis ni. Tapi yang cakap tu bukan Azazil, Haji Hamid, Haji Saleh. Tak ke rasa tu. Dia rasa dia orang lama lah. Dia makhluk yang awal dalam dunia. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan alam inni ja'ilun fil ardi khalifah ni tadi? Sungguhnya aku menjadikan Nabi Adam ni untuk dijadikan khalifah. Aku orang lama. Kenapa dia orang baru pula? Dia pula jadi ketua. Nampak tak? Rasa ni ada tak? Kalau kita ada reta, rasanya pada reta. Kalau kita ada ilmu, rasanya pada ilmu. Rasa ni yang buatkan dia bercakap wa ana khairum minhu. Yang ni dia kena laknat. Rasa tu. Rasa ni yang susah nak buang tuan-tuan. Rasa baik, rasa ngebat. Orang Perak panggil ngebat, dia tak panggil hebat, dia panggil ngebat. Kan? Rasa ngebat, rasa itu, rasa ini, rasa itulah yang susah kita nak buang. Ada? Bila rasa tu tak buang, tatkala tu akidah jadi batal. Baik, ambil surah Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Baik, kita bincang ilahun ni apa tuan-tuan, makna ilahun. Ilahun ni, kata ilahun kan, la ilaha, napi manpi, yang mesti kena napi. Tidak ada yang bersifat uluhiyah, yang bersifat ilahun. Siapa ilahun tu? Nanti baru duduk tempat sabit dengan musbit. Illa Allah, ini yang kena tetap. Ya. Jadi la ilaha illallah. Baik ya. Nanti saya nak buka lagi ni. Belum masuk kitab lagi. Ni baru mukadimah. Kita sini ikut SOP ya. 8 isyak apa isyak? Berapa isyak? 8.21. Itu 8.21 berhenti ke 8.15? Ikut orang sini. Saya tak kisah. Saya cepat darah ni, cepat balik saya. Macam takut-takut je pula. Dia macam mana ni? Pukul 9. Dah. Seorang yang cakap, yang lain darah Ustaz berhenti Ustaz. Sebelum nak bawa, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran,
Allah kata apabila engkau masuk di dalam masjid qalu amina. Ayat tu masuk Masjid Haram kan? Berapa bulan dah buka masjid dengan surau? Saya tak pernah tengok pengembangan ni. Berapa bulan dah buka masjid dengan surau? Ada 2 bulan ada? Ada 2 bulan. Ya, dekat 2 bulan ya. Ini cakap saya ni jangan pakai. Saya cuma nak saja mikir. 2 bulan ni tuan-tuan dengar kluster masjid. Tak ada ya? Allah kata gitu. Faman dakhalaha qalu amina. Siapa yang masuk ke dalam masjid selamat. Nah. Nanti saya kata nak percaya cakap Allah tu. Nampak tak? Tapi kita ikut SOP, jangan tak ikut SOP. Jarak ni ikut. Ya. Pakai ni apa yang datang ni? Zoro ni. Kan? Ni kan. Pakai, jangan tak pakai. Ni syariatnya. Syariat kena ikut. Kan? Jangan tak ikut syariat. Syariat jangan buang. Jangan terus ke hakikat syariat, tak boleh. Syariat kena pakai. Nampak? Jangan ni. Tu pun ada cerita tu. Tutup mulut ada cerita ni. COVID-19 ada cerita. Virus COVID-19 ni nampak tak nampak? Sebelum saya nak cerita la ilahun tu. Nampak tak nampak? Tak nampak. Tapi ada ke tak? Rantau mana dia? Rantau mana dia? Hak binatang yang macam buah deriak, buah motan tu. Yang berduri tu. Rantau mana dia? Tuan-tuan boleh jawab. Nampak? Rantau mana dia? Bila ada tak nampak apa dalam kitab sebut dalam Quran? Ada tapi tak nampak. Apa binatang malaikat? Jangan. Jangan sesat tu kau. Ghaibun. Nampak tak? Ghaib betul tak? Ghaib ni cakap Melayu kalau ada tak nampak ghaib. Kalau ada nampak wujud. Ini dia. Baik. Semua orang risau tak? Semua risau. Masuk surau tent, berapa kali tembak tak mampu-mampu. Tembak 36, tembak 37, nampak? Nampak tak? Batuk lebih sikit kelin dia. Ini balik Sabah ke benda orang ni? Nampak? Kelin, nampak? Takut kita. Pasal apa kita takut? Takut mim pawausin, ikan paus. Ya? Pasal apa takut? Kita kata apa? Padahal kalau kena 14 hari. Kalau tahan hidup, tak tahan mim pawausin. Ada. Alam barzah agak gaib ke wujud? Tak takut. Ngumpat tak berhenti sampai sekarang. 14 hari ke lebih? Jadi iman kita dengan COVID-19 dengan kubur mana kuat? COVID-19 agak-agak sama tak beriman kita, percaya kita dengan COVID-19 dengan percaya kita dengan alam barzakh tadi. Kalau tak sama, duk tak salah satu dan 3 tempat. Syak, zon, waham. Syak 50 percaya, 50 tak percaya. Zon 70 percaya, 30 tak percaya. Waham 30 percaya, 70% tak percaya. Bila tak percaya, apa hukum? Baik, tinggal bab COVID ni tadi. Rukun iman ada 6. Tak baca lagi ni. Ni mau pukul 10 ni dah. Muka dimah orang ni. Rukun iman 6. Rukun Islam ni dah duduk jarak ni sekarang. Kalau tak buat macam ni, tidak, tinggal aku seorang. Belajar 15 tahun, tauhid, tak tauhid, tidak. Baik. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Pasal apa? Dalam rukun Islam adanya syahadatain. Tak payahlah ada syahadatain sebab dah ada rukun iman. Nampak tak? Dah ada rukun iman, buat apa faedah syahadatain? Baik,
mengaji kita usul. Segala aqaidul iman dari semua ni terimpun dalam la ilaha illallah Muhammadun. Baik. Maknanya dalam syahadatan dah ada rukun iman yang 6. Udah terimpun dalam syahadatan ni tadi. Marah? Kalaulah syirik yang sini, yang 6 ni, syahadatan dia sah tak? Tak sah syahadatan. Syarat sah iman, tasdik. Syarat sah Islam, ikrar. Kena ada syahadah. Kalau dia tak ikrar, dia tak diakui sebagai orang Islam. Tapi dia sudah tasdik. Itu antara dia dengan Allah. Kalaulah rukun iman ni tadi tak selesai, dia syahadatan, semayang sah tak? Sah tak semayang? Ada dah ragu pun nak sah. Sebab syarat sah semayang. Syarat sah semayang is syarat sah Islam. Baik. Syarat sah semayang kena ada syahadah. Syarat sah syahadatan kena, mana maunya kalau yang 6 ni dia tak percaya, boleh sah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sah tak tuan-tuan? Dia tak percaya yang 6 ni, atau salah satu yang 6 ni, tiba-tiba la ilaha illallah Muhammadun, sah tak syahadatan tu? Agak yang tuan-tuan mengaji lah. Takut tuan-tuan kata sah pula. Bila tak sah syahadatan, sebab dia tak tasdik, nama dia munafik. Dia ikrar tapi tak beriman. Munafik. Bila yang dia ni syahadatan dia tak sah, semayang tak sah, puasa tak sah, zakat tak sah, haji bukan tak usah, tak sah. Jadi ibu mana? Yang 6 ni tadi. Ni kata mentauhidkan Allah. Kalau syirik, semayang tak sah, puasa tak sah, zakat tak sah, haji pun tak. Ini yang kita takut. Sebab ada syirik. Baik. Balik la ilaha illallah. Berapa? 8:10. Lagi 20 minit lagi ni. Hai, tak pernah saya minum tengah ceramah. Minum saya kali ni. Semput aku. Tidak ada yang bersifat ilahun. Baik. Apa sifat ilahun? Siapa kata ilahun ni tadi? Tuhan tu. Apa sifatnya? Ayat 20 lah. 20 tu dibagi kepada berapa? Yang besarnya. Ni tuan-tuan. Sajalah kita gurau-gurau malam ni. Selalu saya cakap benda ni. Dalam 20 terpecah 2 sifat. Namanya istighna. Ya. Yang kedua iftiqar. 9 11 20. Ya. Baik. Ya. Allahu ya. Apa nama istighna? Zat yang maha kaya. Bila Allah kaya, kita janganlah ngaku kaya. Ada tak? Bawa ada tanah 12 ekar. Rasa kaya. Tak? Ya? Baik. Sekarang ni saya agak keliru sikit, orang banyak main saham sekarang ni.
Cuma saya tak apa pandai bab fiqh ni, saya tak apa pandai. Tak bukan orang alim pun. Sebenarnya semua saya tak pandai. Tuan-tuan ni tak nak buang saya lagi. Mana? Duit beli dengan duit boleh tak? Duit beli dengan duit sah tak? Ada forex ke apa benda tu, duit beli dengan main duit. Adik tuan-tuan fikirlah sendiri, tanyalah orang alim. Ya. Antara riba yang dihalalkan oleh orang sekarang. Antara riba yang dihalalkan oleh orang sekarang. Di kalangan kadang orang alim sendiri pun ada yang main tu. Ya. Jadi tuan-tuan fikirlah, ya. Baik. Cerita dah. Istighna tadi nyelit aja. Ya, ini dah keluar balik dah. Tengok muka tuan-tuan cerita bab itu, mampu ya aku ustaz. Labu dah banyak dah ni kita. Ya. Ikut tuan-tuan lah. Sebabnya nak kisahkan itu, nak kisahkan yang saya nak cakap ni. Masuk pada bab syirik ni tadi. Baik. Allah bersifat dengan istighna, maha kaya Allah. Bila maha kaya Allah, datang lagi satu sifat namanya iftiqar. Apa iftiqar? Semua makhluk berhajat kepada Allah. Tak ada seorang pun tak berhajat, tak ada satu pun tak berhajat, semua berhajat kepada Allah. Mana bila berhajat ni tempat bergantung beda. Tempat bergantung. Kenapa kita bergantung dengan Allah? Sebab nak masuk isbat dengan musbit ni tadi. Ya, siapa ilahun tadi? Allah. Allah ni yang ilahun tadi. Ya, sebab apa semua makhluk bergantung dengan Allah? Sebab Allah Maha Kaya. Baik cerita. Bila korang duit susah tak? Rasa tu. Sini cerita pasal rasa. Agak goncang tidak kaki tu, geletar ke mak? Geletar kan? Bila geletar, secara tak langsung kita letak tak tempat bergantungan? Ada? Kalau kita letak di tempat bergantung, tak letak di ilahun. Saya bagi contoh. Masa kita kerja dulu, masa tuan-tuan kerja dulu, belum pension lagi, tuan-tuan kerja dulu. Tuan-tuan risau tak? Cukup bulan, risau tak? Tuan-tuan tak risau kan? Sebab apa tuan-tuan tak risau? Saja. Sebab dah dijanji, betul tak? Sudah dijanji sebulan 1,200, sebulan 2,000, betul tak? Tak ke Tuhan dah janji dengan kita? Jadi mana yakin? Yakin dengan orang yang berjanji ke? Yakin dengan Tuhan kita Allah yang berjanji kita? Ikhlas. Dengan orang ke dengan Allah? Ayah ke? Merecok kita. Masing-masing PKP lockdown, PKP dia merecok semua. Nampak tak? Duit tak ada lah macam ni, nak bayar sewa rumah lah. Nampak tak? Allah janji dengan kita bila lah? Sajalah tanya. Kita batas-batas tinggi ilmu nak buat apa? Sekarang jatuh tersembam. Terselum terus. Allah janji dengan kita gaji yang sebulan 1,200, seorang ada yang 2,000, ada yang 3,000, ada yang 100,000. Bila agak-agak? Masa kita 40 hari. Siapa yang cakap? Dia nak pergi semua ni. Siapa yang khabar? Siapa khabar? Nabi Muhammad, daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Ada hadisnya. Ya? Nampak? Nabi cakap ni bohong ke tak? Tidak. Pasal apa?
Pasal apa yang dicakap oleh Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nampak tak? Tapi rasa gelepar tak kalau kurang? Gelepar. Tak ke kita gantung situ? Gantung. Nampak? Jadi kalau masa kerja gaji pokok 2,000, nak tambah apa buat? OT betul tak? OT betul tak? Samalah. Kalau nak lebih lagi OT lah. Apa OT yang Ustaz? Sembahyang sunat. Tu kita dengan Tuhan ada OT. Berzikirlah. Bertahlil lah. Berselawat lah. Itu OT kita. Jangan ambil yang wajib aja. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Ya. Sampai bulan Syawal, zakat fitrah. Cukup haul nisab, zakat yang wajib. Jangan ambil gaji pokok. Ya. Ambil OT, ambil elon. Tapi dengar orang, ndak kita elon, ndak kita OT. Dengar Allah tak mau OT. Udahlah tu. So, sembahyang sunat banyaklah kan jadi wali lah pula dia kata. Bila kita meletakkan pergantungan itu selain daripada Allah, syirik. Tadi silah. Ya. Ya ke Ustaz? Ya ke letak nan tauhid macam tu? Ya. Baik. Patut tak nampak. Awak tak kerja mata. Baca kitab kita. Ke-9. 43 baris 11 ke 14? 11 atas. 8 suku. Yang ke-9, sifat yang mustahil pada Allah. Al-jahlu wa ma fi ma'nahu min al-ulumi ma. Jahil Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala ni jahil. Kalau dia buat satu perkara, dia tak tahu. Atau melata. Mustahil Allah. Mustahil bodoh Allah Ta'ala. Ya. Yang bodoh siapa tuan-tuan? Kita. Tapi kita tak sedar kita bodoh. Saya pandai Ustaz. Pandai segala ke masih ada ruang bodoh lagi? Masih ada ruang bodoh. Pandai kita masih ada ruang bodoh. Pandai kita bukan semula jadi pandai. Dibagi pandai. Tapi kadang kita tak sedar. Itu yang mula kita rasa kita pandai. Itu mula memandai-mandai tu. Rasa awak pandai. Adakah orang lahir-lahir terus jadi cikgu? Mana ada? Dia sekolah dulu, belajar dulu. Baru dia kerja cikgu. Adakah lahir-lahir terus jadi engineer? Mana ada? Lahir-lahir datang orang TMB. Saya ini boleh kerja dengan saya kata. Mana ada? Ya. Dibagi tapi kita lupa. Ini jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita kata yang ni. Ni aku pandai, aku kaya, aku kuat. Dah letak situ dah. Baik. Pasal apa kita rasa kita pandai, kita kuat, kita kaya? Sebab apa tuan-tuan? Banyak orang tanya Ustaz bulan ni kata. Tak dan kami nak lelap kata. Pasal apa agak-agak? Pasal kita terlupa benda yang ada pada kita dibagi. Ada bila lupa, kita ingat kita baik, contoh macam ni. Masa kita kecil-kecil dulu, apak kita bawa kita pergi kedai.
Tak payahlah kita kecil-kecil. Cucu kita lah. Cucu lah. Sekarang cerita cucu lah. Jangan cerita kita kecil-kecil, kita nampak. Kita bawa cucu kita pergi kedai. Tak? Sampai kedai. Atuk, itu. Atuk, itu. Atuk. Ai, habis meraban ni nunjuk ah. Ya? Apakah yang ditunjuk itu semua atuk beli? Saja tanya tuan. Ha? Semua atuk beli tak? Atuk itu beli. Atuk itu beli. Apa benda tu? Kejut aku. Atuk itu tak ada beli. Ha tak? Atuknya akan beli ngikut kehendak cucu ke ngikut kehendak atuk? Ha? Ikut kehendak atuk? Cucu ada duit tak? Cucu dah ada duit, yang ada duit atuk. Nampak tak? Bila cucu kita dah besar, ikut tak kehendak atuk? Ha? Pasal apa dia tak ikut kehendak atuk? Saja je. Kita main pusing-pusing je malam ni. Ha? Tak, masa dia dah besar, dia bawa atuk juga. Atuknya bawa speed 99. Dia bawa atuk Giant Mall. Ayolah dia dah besar. Takkan dia bawa 99. Tak? Dia bawa atuk. Ya, silap atuk ikut masuk panggung wayang. Sayang cucu. Ala-ala masuk neraka, biar masuk sekali kata. Bawa pergi Giant. Dia tak tanya atuk, dia cuma tanya atuk, lawa tak lawa? Dia tak tanya atuk, boleh tak boleh? Dia cuma tanya atuk, lawa ke tak lawa atuk? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa dia tak ikut kehendak atuk? Ini kita dah rasa semua ni. Maulah kita mikir sama. Sebab dia rasa dia udah besar. Kemudian dia dah rasa dia ada duit. Mana? Apa cakap atuk? Bila atuk kata jangan, apalah atuk, dia ingat kita budak-budak lagi mak. Mana? Takkah kita dengan Tuhan apa itu? Masa kecil kemarin, ada kita protes apa-apa? Dia baginya tepung beras. Ada ke tidak? Bagi kentang leceh. Bagi tepung gandum. Ada kita kata tanda? Ikut. Reda. Itu dah apa? Mula dah besar. Dah pegang duit sikit. Dah ada kerja. Tak? Macamlah kita samalah. Bila dah akil balik, ketika itulah kita lawan aku dah besar. Betul lah kita masa kecil tak lawan mak bapak. Tapi bila dah besar, dah ada duit, dah ada kerja, kita berlawan dia. Samalah bila kita mula dah dikurniakan harta. Lawan dia. Bila kita mula dikurniakan ilmu, lawan Allah. Bila kita mula dikurniakan kuat, lawan Allah. Nampak? Masa bila kita balik ke dia? Bila kita rasa miskin balik. Tak tengah susah cari dia, betul tak? Tengah sakit, cari dia. Ya Allah, ya Allah.
besok aku nak operasi ni, jantung aku sumbat. Satu dah dibubuk spring, sebelah lagi tak tahu dia buat zober apa, ASPI ke apa ke tak tahu. Nampak? Baru cari betul tak? Masa sihat? Mana dia cari? Kenapa Ustaz kata tak cari dia? Betul? Doa masa sakit dengan doa masa sihat. Beza tak? Jadi doa masa sihat ni doa apa nama? Ha? Doa melepaskan batuk di tangga. Masa sakit, doa betul tak? Ya Allah, sampai dia nangis lah. Rumah kita ikut nangis. Nampak tak? Dia doa tepi katil. Tu belum pakai baju putih tu lagi. Baju putih ke baju apa kan? Nak pergi bedah masuk bilik bedah, betul tak? Dia serkupnya kepala, nampak? Siap pakai songkok lagi. Jangan main nak bedah. Nangis orang. Ni dia. Allahumma ya Allah. Kedua, kata Nabi apa? Ketika kau susah. Tak marin masa susah. Betul? Bulan 9 baru ni. 10 hari bulan 9 diiktiraf hari pencenggahan bunuh diri sedunia. Ni 2020 ni dah ada hari pencegahan bunuh diri sedunia. Ngapa tuan-tuan? Dulu kita tak ada tu, mana ada hari ada hari ibu, hari bapa. Tak? Ibu, hari ibu, hari bapa itulah. Tak? Sekarang ada hari pencegahan bunuh diri. Kenapa? Orang Islam dah bunuh diri. Yang bunuh diri bukan orang bodoh. Orang ada PhD, orang ada degree. Yang jurusan syariah bunuh diri. Ya. Bukan ni. Ustaz, tentera boleh bunuh diri. Jangan main sekarang. Ya. Itu zaman kita ni. Kenapa? Zaman dah nak kiat. Apabila iman tu mula dicabut sedikit demi sedikit. Antara negara yang cepat pulih, negara mana tuan-tuan? Negara yang paling cepat pulih. Antaranya lah Malaysia. Mengapa Malaysia cepat? Sebab Datuk Isyamuddin orang cerdik. Tak ada lagi cerdik daripada dia. Mengapa kita cepat? Malaysia ni cepat. Sajalah dah 8 bulan kita tak jumpa ni. Tuan-tuan macam lemah nak pula apa Doa Perdana Menteri? Ikut Perdana Menteri tak. Macam biasa je. Kalau jadi Perdana Menteri tu Haji Hadi tu boleh kat cakap doa tu, abang cakap macam tu saya boleh pakai. Kita tak katalah tak apa ini kan, tapi nak difarokkan benda tu kan. Jadi kalau kata apa tu susahlah nak terima kan. Tapi bolehlah pakai 0.5% lah. Takkan tak ada langsung persennya. Ada. Rasakan tak? Masa kita teruk dulu, orang Malaysia buat apa? Saja jelah nak bagi tuan-tuan refresh balik. Tidak semayang hajat, semua kat rumah. Kan? Amalan paling besar dibuat di orang Malaysia. Amalan paling besar sekali dibuat di orang Malaysia ni. Apa dia? Tuan-tuan betul lah cepat nak lupa. Orang lupa ni dekat nak mati tau. Ya, orang kalau lupa ni dekat nak mati lah. Apa tuan-tuan? Sedekah. Masa kita tak boleh keluar dulu, banyak ada NGO. Ngantar sana, ngantar sini, betul tak? Banyak ada orang susah, betul tak? Sekarang orang susah tu dah kaya ke mak? Tidak ke Nabi sebutlah hadis sahih. Sedekah ngangkat bala, sedekah nyembuh penyakit, sedekah panjang ke umur, sedekah beroleh rahmat, kan? Banyak hadis.
Antara perkara amalan yang boleh mengangkat balak dan penyakit sedekah. Sekarang ni orang dah tak korang dah sedekah. NGO tak mana mati tak. Agaknya orang yang sedekah dulu mati ataupun orang yang miskin tu dah kaya. Antara dua tu lah. Tak? Orang yang dulu sedekah tu antara dua lah. Salah satu kita tak tahulah kan. Baik. Itu dia. Sekarang dah tak ada orang sedekah. Ya. Dah berkira-kira balik. Dulu tak. Pasal apa orang tak berkira? Tolong sana, tolong sini. Sebab semua nak rahmat Allah. Nak lekah. Ini kita ada sifat pongoi kita. Antara suatu negara itu berkat, apa dia tuan-tuan? Maksiat korang. Aidak masa PKP kemarin, korang maksiat. Orang nak kelab malam tak boleh. Orang yang siap dadah tak boleh. Siap dadah macam mana? Semua tak boleh keluar, nak beli barang tak boleh. Allah tunjuk kan. Ini semua Allah tunjuk. Kau nak berkat, ini dia buat dia. Ini buat dia. Macam mas ni. Ni tunjuk ni. Ini SOP manusia. SOP Allah ada tak? Ada. Nabi kata kalau kau boleh tutup 2 lubang, aku penjamin masuk syurga. Nabi cakap itu. Kalau kau boleh tutup 2 lubang, aku jamin ke aku penjamin. Garantornya aku, kata Nabi. Untuk engkau masuk syurga. Lubang apa tuan-tuan? Lubang mulut dengan lubang faraj. SOP. Dah lama SOP tu. Nampak? Baik kita ngumpat sekarang tak mau berhenti. Tak nak tutup mulut. Kalau COVID takut tu tak. Penuh tutup. Tarik lagi. Ambil tak? Tak apa? Kalau sembang orang virus boleh ngumpat tak boleh sampai virus. Ngumpat ni virus ke bukan gagak? Orang ngumpat, orang dengar orang ngumpat, dua-dua amal solehnya hilang. Virus lah tu. Tak ada dah dibuat dia Tuhan. Besok sampai masa kau langsung tak boleh cakap. Mana waktu Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang aku suruh kau tutup mulut sampai masa aku yang tutup. Aku tutup. Itu dia. Semua ada tu. Ini SOP Allah Taala. Jadi buat dia Allah Taala SOP dia dulu sampai sekarang. Baik. Allah. Kita ni itulah Ini pun sekarang ramai orang tak sembahyang Jumaat ni tuan-tuan. Ramai tak orang tak sembahyang Jumaat. Alasannya apa? Masjid tak boleh masuk. Padahal masjid ada orang ni. Dia ngelewar. Pasal nak tuan-tuan, dulu kalau hari Jumaat, orang kita Melayu susah nak nampak. Orang Melayu lah, bukan orang Islam, orang Melayu. Nak nampak kedai makan, nak nampak ngelewar-gelewar kat pekan. Sekarang dengan bangga dia orang tak ada malu. Tak kata tanda nak kiamat. Bila sampai saat Nabi kata hampir nak kiamat, umat aku berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dia buat. Langsung tak ada malu. Dulu kalau kita tak sembahyang Jumaat, nyorok. Oi, malu nampak orang kita tak sembahyang Jumaat. Oi. Sekarang bangga ngelewar naik motor. Y suku yang bawa 3 suku. Sekarang ni berlaku ni, satu Malaysia berlaku. Tak ada malu. Walaupun dia tak boleh sembahyang Jumaat, tapi malu tu telah diangkat oleh Allah. Ni zaman ni tentang. Malu diangkat, ni jaga. Ilmu berkat diangkat. Makanan berkat diangkat. Mana pula makanan berkat diangkat?
Dulu kita makan beras sihat ke sakit? Sekarang makan beras sah? Jadi yang diangkat beras ke diangkat berkat? Dulu lagi kuat melantak kita. Bukan sepinggan. Kalau orang kerja bendang 3 pinggan tuan-tuan. Sebab saya buat semua benda tu. Kerja bendang saya buat, kerja ngopik nyo saya buat. Pagi je kurang-kurang sepinggan bong kita makan. Tak sakit. Sekarang makan jadi sah? Jadi makan yang diangkat atau berkat yang diangkat? Berkat. Kita dulu gula bukan jalan-jalan gula, kita faham. Taklah duduk kampung, kopi O. Kan? Gula bukan 1-2 sudu. Elok tak ada lah sakit. Sekarang bukan makanan takut dengan kita, kita takut dengan makanan. Tengok roti canai, buka telefon berapa kalori. Tengok nasi lemak, dah banyak kalori ni kata. Dulu awak kira tu. Bujur lalu melentang patah. Allah membarik lana. Sekarang takut. Semua kira. Tak ke? Betul apa kata Nabi? Besok sampai satu zaman, umat aku banyak, tapi umpama buih dilah. Sahabat tanya, kenapa macam tu? Sampai orang kafir tak ada gerun dengan umat aku. Dan mereka ni ada penyakit wahan. Apa penyakitnya? Sayang dunia, takut mati. Tidak ke kita sudah rasa itu? Takut kita. Dah. Takut pun mati, berani no pun takut mati, berani mati. Udahlah ya. Yang ke-11 jahil sampai situ je. 2 perkataan je mengaji malam ni. Jadilah. Ya tuan-tuan. Allah ni tak nak bohong. Tak ada Tuhan bohong kita. Saya sebab saya cerita ni, saya cerita saya. Sepanjang PKP, kita PKP bulan apa? Bulan 3. 3 kan? Bulan 3 PKP. Sekolah saya tak tutup. Dia orang balik raya kedua dia orang balik. Orang PKP tu, kami macam biasa sekolah. Raya kedua baru balik. Raya kedua tu balik 2 minggu. Lepas tu turun balik. 2 minggu ke 3 minggu tak pasal. Turun balik sampai sekarang. Saya mula ngajar bulan ni. Berapa bulan saya tak ngajar dah? Sudah bulan 1, 3, lama banyak bulan. Kat 7, 8 bulan orang tak ngajar. Budak ada je sana. Apa dia orang terkedarah? Sesedap lauk dia. Kambing. PKP kambing. Mau gila mah. Mana datang? Tuan-tuan pun tahu panggil saya. Saya bukan. Yang mana ikut Facebook saya, tak ada Facebook saya. Tolong saya, tolong hantar ikan, tolong hantar daging, tolong hantar beras. Kalau tuan-tuan yang ikut Facebook saya, tak ada tuan-tuan jumpa. Tapi Allah bohong tak? Dah 40 hari kita dalam perut janjikannya, apa risau? Sebab itu ulama kata, kita akan dapat sebanyak mana kita akan dapat pertolongan daripada Allah, sebanyak mana kita yakin dengan Allah. Alamak yakin 20 dapat. Yakin 10% dengan Allah, 10% je yang keluar. Yakin 100%, 100%. Hati-hati. Itu je. Kita ngarap orang kaya, kecewa tak? Kecewa tuan-tuan.
tapi mengharap kepada si kaya, yang maha kaya, bersifat istighna, kecewa tak tuan-tuan? Tak ada. Mana ada kecewa? Sebab orang kaya yang pegang dia adalah zat yang maha kaya. Berharap dengan orang kecewa. Tapi berharap yang mencipta manusia ini tidak kecewa. Itulah yang saya pegang sampai sekarang. Yang saya pegang sampai sekarang. Duit api air dekat 40,000 lepas PKP tu. Lepas bil datang tu kan. Tercerit, terberak cerit dah sekejap. Hari datang 30,000 lebih. Alhamdulillah. Bayar. Ni bulan ni je korang 7,700, naik 9,000, 10,000. Bulan ni korang. Alhamdulillah. Mana datangnya tak tahu. Tak tahu. Sebab dijanji Allah macam itu. Kamu sakit, aku yang bersifat dengan penyembuh. Kamu susah, aku yang bersifat dengan penolong. Itu yang saya bagi kat tuan-tuan dulu. Ya riyatal mustaghisin aghithna. Ya riyatal mustaghisin aghithna. Ya riyatal mustaghisin aghithna. Bila kita berharap dengan Allah, ketika itu tuan-tuan datang nusrah Allah. Tapi bila kita pandang Allah ini, tak perlukan dia. Kita tak perlukan dia. Itu yang mula kita tak akan nampak akan kebesaran Allah. Kita perlukan Allah pada saat-saat tertentu. Tidak pada semua saat kita memerlukan Allah. Sebab apa kita tak perlukan dia? Itu yang saya kata tadi. Satu, sebab kita ada duit. Aku ada pencen, apa aku takut? Kalau koma, anak-anak pun tak bagi aku duit, cukup duit pencen aku. Nampak tak? Tapi tarik duit pencen. Hilang dalam duit bank, kosong. Gelepar tak? Gelepar kita. Pasal apa? Tempat bergantung kita udah hilang. Ini kata syirik yang kita sendiri tidak perasan. Dah insya-Allah ada rezeki kita jumpa bulan depan. Tolong doakan saya, tuan-tuan tolong doakan madrasah. Insya-Allah saya doakan tuan-tuan dalam rahmat, dalam keberkatan. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Itu ajalah tuan-tuan. Kita dah umur 50, 60, 70 ni, takkan nak minta duit lagi, tak senonoh lah pula. Dah umur 50, 60, 70 minta duit dengan Allah ni macam tak senonoh. Kita mintalah dapat mati husnul khatimah. Tak ada duit tak apa, tapi dapat mati husnul khatimah. Kita nak sana senang. Bila sana tu senang hatilah kita. Sini boleh minta tolong, sana dah tak ada tempat minta tolong. Itu ialah. Tuan-tuan tolong doa saya insya-Allah, doakan madrasah semua dalam rahmat, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah, pelihara iman kami dan Islam kami ya Allah saat kami hidup dan saat kami sakaratul maut dan selepas kami Engkau matikan ya Allah. Jangan Engkau cabut iman kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, beri kesihatan atas kami, atas isteri dan anak-anak kami. Peliharalah kami ya Allah daripada segala ketentuan yang tidak baik. Kerana Engkau yang memegang kami ya Allah. Kerana kami sentiasa di dalam ta'alluq ilmu-Mu ya Allah, dan kami tidak boleh lari daripada ta'alluq ilmu-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, barakahkanlah hidup kami ya Allah, barakahkan keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, barakahkan setiap nikmat yang Kau anugerahkan ke atas kami ya Allah. Semoga nikmat itu menjadi rahmat bukan istidraj atas kami ya Arhamar Rahimin.
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.